Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okey, hari ni hari Selasa. Saya free, tak ada buat apa-apa. Sebab sebelum ni saya macam biasa setiap pagi sampai petang sambung ke malam saya akan buat kuih batang borok. Saya dah tak buat nasi kukus sekarang ni sebab musim PKPB ni tak berapa ada sambutan lah. Okay, tak ada berapa sambutan sangat lah. Customer pun tak ramai datang. So kita berehat dulu meniaga nasi kukus tu. So kita buatlah apa yang patut kat rumah ni, kuih batang borok. Okay, saya tak nak cerita tu sebenarnya, tapi saya nak cerita pengalaman saya naik ke gunung. Gunung apa? Gunung Lambak. Dekat mana? Dekat Keluang. Sekejap sorry tau nak cakap pasal kontes giveaway tu. Sebenarnya saya tak dapat detect hashtag giveaway Aina Zaha mic tu. Tak dapat tengok. Rupanya diorang semuanya private. Minta korang publikkan gambar yang korang post tu, okay? Supaya saya boleh tengok dan saya akan tulis nama korang dalam undian, okay? Good luck. Okay, sambung balik. Okay, saya nak cerita pengalaman saya mendaki gunung Lambak dekat Keluang. Saya kan orang Keluang. So, saya nak ceritalah pengalaman saya naik tu. Saya pernah post cerita saya ni dekat dalam Facebook tahun 2016, tapi terjadi pada saya masa naik Gunung Lambak tu tahun 2012. Gunung Lambak ni tempat tu memang ramai orang buat exercise, jogging kat bawah tu. Kadang ada orang naik setiap pagi. Saya pun tak tahulah, tapi pagi ramai, petang pun ramai. Tak tahulah kalau tengah hari pun ada juga kan. Dan masa saya naik Gunung Lambak tu kali pertama dengan kawan-kawan tau. Kawan-kawan yang pernah naik tu. So saya follow lah dia. Dan kali kedua konon nak pergilah dengan sendiri. Tapi masa tu saya bawa masa tu saya mengajar. Jadi saya bawa anak murid tau, dalam 2, 3, 4 orang. Saya pun dah tak ingat siapa yang saya bawa tu. Tapi yang saya ingat adalah anak murid saya. Jadi saya lah jadi, dalam grup tu saya lah ketua kan. Yang pertama kali tu kawan yang bawakan. Yang kali kedua saya yang bawa anak murid, temankan saya pergi naik ke sana. Masa pertama kali saya naik yang kawan tu, saya berjaya sampai ke puncak, tak silap saya. Saya pun tak ingat. Tapi tak sesat lah, okay? Tapi pergi kali kedua ni, ya Rabbi, masa saya naik Gunung Lambak tu, nak mendaki, nak cari puncak dia, tak jumpa-jumpa. Padahal masa tu kan ada orang yang yang tu putu mayam macam tu lah, bagi dia lalu dulu. Okey, masa saya perjalanan nak naik tu, ada satu grup ni tapi lelaki lah. Masa tu memang tak terfikir saya nak naik dengan diorang. Saya macam, kita nak pergi grup kita je, saya dengan anak murid saya. Saya tak nak orang lain campur lah kan. So saya pun ikut lah. Dia naik dululah. Tapi kita ikut jalan yang sama tau. Tapi dah tak. Okay, sambung balik. Minta maaf kalau background ada bunyi macam bising-bising ke apa kan. Maklumlah siang kan, diorang sibuk buat kerja. Okay, sambung balik. Apa tadi saya cakap? Okay, masa perjalanan naik atas tu, saya tak jumpa pun puncak dia. Macam pelik lah kan. Kenapa tak jumpa jalan? Padahal saya ingat kali pertama saya pergi dengan kawan tu, inilah jalan saya pergi. Tapi tak jumpa-jumpa puncaknya. Lepas tu, saya masa tu sangka baik. Mungkin saya lupa ke apa kan. Tapi saya ingat tempat tu, jalan yang sama, laluan yang sama. Ada satu tempat ni, masa saya naik kan, dia punya gunung, dia dah terus tak jumpa jalan tau. Dia macam tembok. Tapi bukan tembok yang batu-batu tau. Ni tembok yang macam tanah-tanah macam tu. Dia tertutup tau. Kita dah tak boleh lalu dah. Macam
macam kena block lah kat situ. Macam sini ke? Rasa macam bukan tau. Macam tu. Sebab puncak memang dah. Dia macam nak cakap, puncak lain. Yang kali pertama saya pergi tu memang lain. Tak ada pula ada macam tiba-tiba tertutup. Macam gunung tertutup tau. Macam tak ada laluan dah. Lepas tu saya macam macam pelik lah kan kat situ. Lepas tu macam dah tak jadi lah. Sebab masuk naik panjat gunung tu pukul 7 tau. 7 lebih. Tapi masa tu dah pukul berapa dah pukul 9 lebih. Lama juga. So macam tak sedap hati. Tak jumpa jalan ke puncak. Nak naik atas tu. So macam cakap anak murid, kita patah balik lah. Kan, patah balik. Yang herannya, masa patah balik tu, 2 kali saya jalan tempat yang sama. Kan? Macam pusing-pusing kat tempat yang tu. Turun, lepas tu macam mana boleh tempat yang sama? Turun lagi. Macam tempat tu macam berulang-ulang. Macam, asal laluan tempat sama ni? Seram. Lepas tu kan, tengok kat handphone lain pula tak ada. Ya Allah, masa tu macam macam nervous tau. Macam nervous. Takut lah kan. Takut sangat. Sebab dah nak masa tu nak masuk pukul 10. Dah masuk ke tengah hari. Dah lama tau. Lepas tu kita macam, saya lah nak telefon mak saya tak dapat. Lepas tu cakap nanti, ya Allah tolonglah. Masa tu kebetulan mak saya ikut. Cuma mak saya tak naik. Tak ikut saya pergi naik gunung tu. Dia duduk dalam kereta je. So tak sangka dalam perjalanan saya nak turun tu kan sesat kan. Tiba-tiba line masuk, terus mak saya call. Kan? Macam boleh pula mak saya call kan. Saya call orang tak boleh. Saya angkat panggilan dari mak saya. Saya angkat panggilan dari mak saya. Mak saya bising. Mak saya cakap, apa salah lama sangat dekat atas kan. Cepatlah balik kan. Pukul apa nak balik ni? Lepas tu saya cakap, Mi doakan akak sesat ni. Kalau dalam 10 minit tak sampai lagi, nak telefon polis. Macam tu sekali. Saya telefon polis. Dalam 5 minit macam tu kan. Alhamdulillah. Dapat jumpa jalan keluar. Tapi masa kita orang jumpa jalan keluar, turun tu, bukan laluan yang pertama kita masuk. Dah laluan ke mana dah. Macam pelik lah masa tu. Tapi apa pun, Alhamdulillah sampai juga. Kita lepas daripada sesat tu. Maksudnya mungkin ada makhluk yang kepung kita ke. Kita tak tahu kan benda tu. Ialah salah satunya sebab saya tak baca doa. Macam action, aku boleh pergi sendiri tanpa ada orang bantu. Sebab masa tu kan ada orang grup lelaki. Ada grup budak-budak lelaki lah. Tak tahu siapa dia. Dia kata dia nak guide kita orang. Jom lah pergi sama kan. Tapi saya tak nak. Saya tolak. Lepas tu saya pun tak baca-baca zikir. Macam action je. Aku boleh sampai ke puncak. Lalas tak jumpa kat atas tu. Malah sesat. Macam tiba-tiba terkepung. Macam tanah-tanah tertinggi macam tu. Macam pelik lah kan. Itulah puncanya. Asbab lah saya jadi tertutup pandangan. Maksudnya tak nampak jalan. Naik perjalanan nak ke puncak tak jumpa, nak turun pun tak jumpa. Dia macam kat tengah-tengah tau. Macam tersesat kat situ. Itulah cerita dia. Hai ya Allah, kalau lah kan sesat masa tu tak jumpa jalan, tak tahulah. Muncullah datang pagi. Dan itu pun dah nak ke tengah hari. Tengah hari bahaya kan. Biasa tengah hari kan lagilah makhluk-makhluk kan nak tidur je. Pandai-pandai je saya cakap. Untuk korang yang nak panjat gunung, yang tak pakar sangat, janganlah belagak macam saya ni. Lepas tu janganlah tak baca doa ke apa ke, minta pendinding. Kau kena baca. Kena baca. Jangan jadi macam saya ni, belagak lah, ego lah, action lah, macam-macam. So inilah akibatnya. Harap korang semua tak macam tu lah. Saya tahu korang yang tengok ni, korang semuanya orang yang baik-baik. Okay. So, itu saja saya nak share pengalaman saya naik Gunung Lambak Keluang. So, kat sini siapa yang pernah naik ke Gunung Lambak Keluang boleh komen kat bawah. Siapa pernah. Dan share pengalaman korang. Dan saya dah tak pergi dah. Itulah kali terakhir saya pergi.
Dah tak nak pergi dah, takut. Seram. Dah, itu saja video saya kali ni. Terima kasih sudi join video saya sampai habis. Harap korang subscribe saya punya channel, like dan komen. Okay, anak saya dah bangun. So, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.